Pendidikan berkualiti, insan terdidik negara sejahtera. Pendidikan berkualiti menjana kecemerlangan murid berkeperluan pendidikan khas. Pendidikan berkualiti merealisasikan kemenjadian murid yang berdaya saing. Pendidikan berkualiti melahirkan murid berkemahiran dan produktif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat. Syukur kehadirat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersua dalam arena Forum Pendidikan Khas Peringkat Kebangsaan bagi tahun 2022 yang bertajuk Memantapkan Kejayaan Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational. Sepeda Minggu Pendidikan Khas 2022. Bersama saya Fatin Omni binti Muhammad selaku moderator forum anda. Dari Johor tak kepekan singgah di Lipis membeli haluan. Semanis senyuman kami hamparkan buat lukisan salam teman. Hadirin yang dihormati, forum yang dianjurkan ini merupakan satu usaha dari bahagian pendidikan khas Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memaksimumkan potensi murid berkeperluan pendidikan khas MPPK dan memastikan para pendidik warga MPPK ini terus cemerlang supaya Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational atau singkatannya SMPKV dapat ditingkatkan sehingga ke tahap yang lebih tinggi. Usaha ini juga secara tidak langsung dapat memastikan MPPK tidak tercicir dalam agenda pembangunan 2030. Sebelum kita mengupas tajuk forum kita dengan lebih mendalam, marilah kita berkenalan dengan tiga-tiga ahli panel kita yang berkaliber serta arif dalam dunia pendidikan khas ini. Kata orang, tak kenal, maka tak cinta, maka tak mesra. Ahli panel yang pertama, Datuk Dr. Nur Ain Farhah binti Raus, Pengarah Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia. Apa khabar Datuk? Sihat, alhamdulillah. Ahli panel kita yang kedua, yang berusaha Dr. Nur Anis Afiqah binti Mansur, Ketua Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Selamat datang, Doktor. Terima kasih kerana menjemput. Seterusnya, ahli panel yang ketiga, yang dihormati Datin Hajah Fatimah Al-Zahra binti Nizam, Pengetua Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Merbu. Assalamualaikum, Datin. Waalaikumsalam. Selesai sudah sesi suai kenal bersama ahli-ahli panel forum kita yang bijaksana. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu berkaitan tajuk forum kita pada pagi ini. Pendidikan merupakan satu bidang yang meliputi aktiviti yang melibatkan proses pembentukan dan perkembangan ilmu, kemahiran, kerohanian dan jasmani manusia. Tujuan pendidikan adalah untuk memperkembangkan semua potensi manusia, menyemai pengetahuan, membentuk kemahiran dan juga untuk berfikir. Pendidikan teknik dan vocational PTV merupakan salah satu cabang dalam dunia pendidikan yang memainkan peranan yang sangat penting bagi memastikan sumber tenaga kerja di negara ini tidak terputus dan berkualiti. Hadirin sekalian, untuk meneruskan perbincangan forum kita, eloklah saya ajukan soalan kepada ahli panel yang pertama. Baiklah Datuk, Dr. Farhah, bolehkah Datuk terangkan serba sedikit tentang latar belakang SMPKV dan perkhususan yang ditawarkan oleh SMPKV ini? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari pemimpin forum. Nampaknya soalan dua dalam satu dia berurusi. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada kombinasi ahli panel yang berkarisma dan seterusnya sidang forum yang dirahmati Allah. Hadirin sekalian, Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational ataupun ringkasnya SMPKV diwujudkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi membolehkan MPPK mendapatkan kemahiran yang diperlukan hingga mereka mampu bersaing dalam pasaran pekerjaan ataupun hidup berdikari. 4 buah SMPKV telah disediakan setakat ini iaitu SMPKV Shah Alam, SMPKV Indahpura, SMPKV Kuantan dan SMPKV Merbuk. Untuk pemasukan bagi tahun 2018, ujian saringan telah dijalankan di ke-4 buah sekolah tersebut. Di SMPKV Shah Alam sahaja seramai 954 orang MPPK telah disarankan untuk menghadiri ujian saringan ke tingkatan 4. Semua cara dinilai dari segi ujian bertulis, ujian lisan dan dokumen semasa. Tempat yang disediakan sangat terhad. MPPK yang terpilih dan menerima tawaran akan mengikuti latihan vocational di 4 buah SMPKV itu menggunakan modul standard kebangsaan kemahiran pekerjaan NOSS yang dibangunkan
Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia. Hadirin sekalian, setiap SMPKB ini menawarkan kursus yang berbeza-beza di kampus masing-masing. Bagi SMPKB Shah Alam, antara kursus yang ditawarkan ialah seperti kursus pembuatan pakaian wanita, operasi pengemasan, operasi pembuatan rambut, operasi pengeluaran batik dan sebagainya. Bagi SMPKB Indapura yang terletak di Johor Pula, ia merupakan antara SMPKB yang menawarkan kursus yang sedikit berbanding SMPKB yang lain. Itu hanya sebanyak 6 kursus sahaja. Antaranya ialah refleksologi kaki, tangan dan telinga, perkhidmatan estetik, penyediaan dan pembuatan makanan, operasi pengemasan, hairdressing dan juga desktop publishing. Saudara-saudari sekalian, seterusnya ialah SMPKB Kuantan yang terletak di Pahang. Ia merupakan SMPKB yang menawarkan kursus terbanyak berbanding SMPKB yang lain, iaitu sebanyak 10 kursus semuanya. Antara kursus-kursus vocational yang ditawarkan adalah seperti pembuatan roti, pengeluaran batik, adena landscape, pembuatan pastry dan sebagainya. Akhir sekali, SMPKB yang keempat iaitu SMPKB Melukut pula menawarkan kursus-kursus seperti operasi perkhidmatan lobi, operasi pengemasan, koordinator landscape dan sebagainya. Selain keempat-empat buah SMPKB ini, program vocasional menengah atas PVMA yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang turut menawarkan kursus-kursus berkaitan vocasional. Walau bagaimanapun, SMPK ini dikhususkan bagi MBPK Masalah Pendengaran bagi membolehkan mereka mengikuti pendidikan dalam aliran kemahiran. Antara kursus yang ditawarkan ialah membuat pakaian, pendawaian elektrik, membuat perabot dan mata pelajaran vocasional pembinaan domestik. Itulah sedikit sebanyak pengenaan latar belakang SMPK dan kursus-kursus yang ditawarkan. Kembali kepada pengurusi. Terima kasih Datuk. Sungguh panjang lebar dan jelas penerangan Datuk sebentar tadi. Tanpa terpilihnya SMPKB ini sudah semestinya nasib dan masa depan anak-anak istimewa tidak terbela. Dengan adanya SMPKB ini, semestinya MBPK dapat membela masa depan mereka sendiri tanpa bergantung kepada individu lain. Kita beralih pula kepada panel kita yang kedua, iaitu Dr. Alice. Doktor, SMPKB di Malaysia ini sudah terbina lebih sedekad yang lalu. Sudah semestinya SMPKB ini serta produk-produk luarannya telah mencipta kejayaan yang luar biasa sekali. Justru, Doktor, bolehkah Doktor jelaskan serba sedikit mengenai kejayaan yang telah diperolehi sepanjang perubahan SMPKB ini? Terima kasih saudara moderator yang ahli cerita. Hadirin Dewan yang dimuliakan, sebelum saya terangkan mengenai antara kejayaan-kejayaan yang dicapai oleh MBPK di pelbagai SMPKB, ingin saya ingatkan semula bahawa objektif penubuhan SMPKB ini adalah untuk memberi peluang dan membantu MBPK dalam mendapatkan kemahiran yang berperanan sebagai persiapan untuk mereka bersaing dalam pasaran pekerjaan kelak dan membantu mereka untuk hidup lebih berdikari. Jelaslah bahawa dengan adanya kemahiran akan dapat membantu MBPK ini untuk mendapatkan pekerjaan dan seterusnya menangkal isu stereotip dan diskriminasi terhadap MBPK di tempat kerja yang tidak pernah selesai. Antara kejayaan yang diberikan oleh MBPK dalam sektor kerjaya adalah melalui kajian yang dijalankan oleh Anizam Muhammad Yusof 2017 di mana terdapat bilangan yang tinggi bagi MBPK yang telah berjaya mencari pekerjaan dalam industri perkhidmatan makanan ketika program transisi pekerjaan berlangsung. Dalam pada itu, Kuboleh Pasaran Pelajar Ketidakupayaan Pendengaran SMPKB Indapura pada tahun 2018 menunjukkan peratusan yang tinggi iaitu sebanyak 80% dalam kursus dandanan rambut disebabkan kecekapan dan kecekalan pelajar itu sendiri dalam mempelajari kemahiran yang diajarkan. Di samping itu, bagi kursus desktop publishing menunjukkan pelajar SMPKB ini diterima bekerja di sektor industri besar seperti Pinewood Studio dan bekerja di luar negara. Okey. Dalam pada itu, bagi SMPKB Shah Alam pula, terdapat beberapa pelajar telah menjalankan perniagaan sendiri bersama keluarga dengan kemahiran yang telah diperolehi di sekolah walaupun tidak mendapatkan sebarang kemahiran segi kemahiran lagi.
Hal ini membuktikan bahawa MBPK sebenarnya boleh bekerja dan boleh menguasai kemahiran yang diajarkan kepada mereka bergantung kepada minat serta kemampuan mereka itu sendiri. Kemampuan dalam pengurusan yang dipelajari dapat mengukuhkan lagi kemahiran kebolehkerjaan agar MBPK dapat berdikari selepas tamat belajar. Berbalik kepada pengerusi forum kita. Sungguh padat dan banyak sekali info mengenai kejayaan MBPK lepasan SNPKB ini. Terima kasih Dr. Alis atas perkongsian yang diberikan. Jelaslah bahawa kejayaan yang dilihat kini adalah dengan adanya program-program teknik dan vocational yang ditawarkan di SNPKB. Program-program ini mampu menemukan masalah pengaturan dalam kalangan MBPK dan seterusnya mampu membantu MBPK menjana sektor pekerjaan baru. Dalam pada itu, melalui SNPKB ini juga dapat melahirkan lulusan yang bersertai dan terbukti dapat menjana kemajuan ekonomi negara. Walau bagaimanapun, saya percaya semestinya di sebalik kejayaan yang tercipta ini terdapat halangan-halangan yang perlu dihadapi oleh semua pihak yang berkait dengan SNPKB. Oleh itu, saya menjemput ahli panel yang ketiga, iaitu Datin Hajah Fatimah, untuk mengupas sedikit berkaitan isu-isu yang wujud sepanjang pengoperasian SNPKB. Silakan Datin. Terima kasih Cik Moderator atas soalan yang telah diajukan. Sepanjang saya memegang jawatan selaku pengetua di SNPKB Perbuk, pelbagai halangan atau cabaran yang telah saya kesan antaranya adalah isu kekurangan bahan dan prasarana. Jadi, apabila isu kekurangan bahan dan prasarana ini berlaku, secara tak langsung murid tidak dapat melakukan aktiviti secara hands-on. Walau bagaimanapun, ini bukanlah isu yang besar kerana ada di antara guru-guru sekolah saya sendiri bersikap lebih proaktif di mana mereka mengambil inisiatif dengan menggunakan kain berlian di sekolah seperti meja, kursi yang rosak yang tidak digunakan lagi. Seterusnya, guru ini akan menerangkan kepada komponen-komponen dan menggunakannya sebagai bahan dalam mengajar kerja tangan kepada pelajar. Dengan ini, pelajar dapat mengaplikasikan pembelajaran mereka walaupun menggunakan kain versi muda. Selain itu juga, halangan yang sekolah kami sendiri hadapi adalah dari segi isu kewangan, di mana kami menghadapi isu dari menyediakan prasarana yang terbaik kepada MBPK ini. Namun, isu ini bukanlah mudah ditangani sebab kerana kami mendapatkan sumbangan kewangan daripada pihak PIBG serta agensi swasta yang lain. Namun begitu, terdapat isu yang sangat kritikal yang saya dapat kesan di mana isu ketidaksediaan guru. Bukan sahaja di sekolah saya, malah di sekolah SNPKB lain juga menghadapi isu yang sama, di mana kita nak memastikan SNPKB ini berjaya. Jadi hadirin yang dihormati sekalian, guru seharusnya mahir dan berkebolehan dalam merancang, mengawal perjalanan PDPC, memberi arahan dan membentuk strategi bagi mencapai matlamat pembelajaran yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan kemahiran generik yang perlu ada pada seorang guru. Namun dapat dilihat ada di antara guru-guru di SNPKB yang menghadapi masalah dari segi ketidaksediaan untuk mengajar MBPK disebabkan oleh kekurangan pengalaman mengajar MBPK serta kurang pengetahuan dalam bidang pendidikan khas. Hal ini juga disokong oleh satu kajian yang saya baca di mana hasil dapatan menunjukkan tahap latihan guru yang melaksanakan mata pelajaran KBS adalah berada dalam tahap yang rendah. Jadi perkara ini memberi kesan kepada proses prestasi serta potensi MBPK sendiri di mana guru sepatutnya tahu kelemahan dan kelebihan murid dalam mendorong MBPK ini mengikut tahap kemampuan mereka. Hal ini kerana mengikut laporan rasmi dari UNESCO atau UNIWEF mendapati guru vocasional di negara-negara membangun khususnya di rantau South Asia tidak memenuhi tuntutan dunia kerja. Penggunaan kemahiran generik secara berkesan dalam PPT bergantung kepada penguasaan kemahiran pengintegrasiannya dengan kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran berfikir, kemahiran pengesyaraan, kemahiran belajar, kemahiran menilai dan menasih dalam pengajaran. Kembali kepada saudara moderator. Berdasarkan kupasan daripada Datin Hajah Fatimah, dapat kita lihat bahawa pelbagai cabaran yang dihadapi oleh pihak sekolah sendiri dalam memastikan pelaksanaan pendidikan vocational iaitu SNPKB terus berjaya.
Walau bagaimanapun, kita dapat melihat isu ketidaksediaan guru untuk mengajar MPK di SMPKB merupakan satu isu yang paling memberi kesan yang ketara dalam memastikan keberlangsungan kejayaan SMPKB kerana guru merupakan faktor ataupun tulang belakang bagi kejayaan seorang pelajar. Oh ya, sedar tak sedar kita sudah masuk ke pusingan yang kedua. Isu yang diutarakan oleh Datin Hajah Fatimah sebentar tadi telah menarik minat saya untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan inisiatif yang telah dilaksanakan oleh pelbagai pihak sehingga SMPKB berupaya membina pelbagai kejayaan. Oleh itu, kita berbalik semula kepada Datuk Dr. Farhah yang mewakili bahagian pendidikan khas di KPM. Apakah usaha yang Datuk laksanakan untuk mengatasi isu ketidaksediaan guru untuk mengajar MPK di SMPKB? Silakan Datuk. Baiklah, terima kasih saudari moderator. Sebenarnya, isu ketidaksediaan guru untuk mengajar MPK di SMPKB berlaku kerana beberapa faktor. Antaranya ialah kerana terdapatnya sebilangan guru ini yang merupakan guru bukan option, iaitu tiada pengetahuan yang mendalam terhadap bidang pendidikan khas, tetapi mereka ini mahir dalam bidang vocational. Kini, hanya kira-kira 1.5% sahaja guru-guru di sekolah menengah secara keseluruhannya yang merupakan guru bukan option. Ini merupakan kajian dan bancaan terkini iaitu pada tahun 2016 oleh Kementerian Pendidikan sendiri. Walaupun bilangannya dalam kadar yang kecil, tetapi kami di Kementerian sentiasa memikirkan jalan terbaik untuk mengatasi isu ini dengan sebaiknya. Sidang Dewan yang dihormati, bagi memastikan isu ketidaksediaan guru untuk mengajar MPK di SMPKB ini diatasi, saya dan pasukan di Kementerian telah melaksanakan pelbagai alternatif bagi memastikan pendidikan terbaik untuk anak-anak SMPKB. Antara alternatif yang telah kami laksanakan adalah dengan merangka pelbagai program latihan dalam perkhidmatan LPP melalui aktiviti pembangunan profesionalisme berterusan LPP. Program-program LDP yang dirancang ini juga telah direalisasikan dengan kerjasama daripada kesemua JPN di setiap negeri bagi memastikan guru-guru di sekolah peroleh latihan dan kesediaan yang tinggi dalam mendidik anak bangsa khususnya MPK di SMPKB. Selain itu juga, kami turut menyediakan dan menawarkan program intervensi tambah option iaitu PITO yang diberi khusus kepada guru bukan mengajar mata pelajaran asalnya atau dikenali juga sebagai guru bukan option. PITO ini bertujuan untuk membekalkan pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan bagi membolehkan calon guru mengajar dengan berkesan salah satu mata pelajaran di mana berlakunya kekurangan guru, misalnya dalam option pendidikan khas. Ini kerana guru yang tidak mempunyai opsi dalam pendidikan khas akan mempunyai keterbatasan dalam kaedah pembelajaran dan pengurusan kerana penggunaan pedagogi dan komunikasi yang berlainan. Kajian Safarina Ujang dan Nur Syida Muhammad Saleh pada tahun 2018 juga mendapati perkara yang sama kerana mereka mendapati tanpanya pengetahuan tentang ilmu pendidikan khas ini sukar bagi guru bukan option untuk menyelesaikan kelas MPK kerana setiap MPK mempunyai ciri-ciri yang berbeza berbanding guru-guru yang normal. Selain daripada merangka LDP dan juga menawarkan program itu, berbagai lagi alternatif yang telah kami lakukan. Tetapi cukuplah setakat ini saja perkongsian saya. Risau mengambil masa yang lama pula. Kembali kepada moderator. Okey, baiklah. Begitu jelas dan teruja sekali ya. Saya tertarik dengan penerangan Datuk Dr. Farhah yang mengatakan bahawa guru-guru yang tidak mempunyai option dalam pendidikan khas akan mempunyai keterbatasan dalam kaedah PDPC kerana penggunaan pedagogi dan komunikasi yang berlainan. Ini jelas menetapkan bahawa bukan sahaja kesediaan tetapi pengetahuan guru juga amat penting bagi memastikan kejayaan MPPK. Sidang Dewan, kita beralih mula kepada Dr. Anis yang mewakili JPN Kedah. Apakah inisiatif yang telah doktor dan pasukan lakukan bagi mengatasi isu ketidaksediaan guru untuk mengajar MPK di SMPK? Silakan Doktor. Baiklah, moderator dan para penonton, bagi memastikan isu ketidaksediaan guru untuk mengajar MPK ini, saya dan pasukan di JPN Kedah telah melaksanakan pelbagai langkah untuk mengatasinya. Namun yang paling jelas impaknya adalah dengan merancang dan melaksanakan program latihan dalam perkhidmatan LDP kepada semua guru termasuklah guru dalam bidang pendidikan teknik dan vocational dan guru pendidikan khas.
Ini kerana menurut Safi, Muhammad Fuad Ishak, Suhana Muhammad et al. 2021, latihan yang diberikan kepada guru novis ini dan tidak terlatih telah berjaya meningkatkan kualiti pengajaran mereka dari aspek perancangan, strategi dan juga pelaksanaan pengajaran sehingga mampu meningkatkan pencapaian MPPK ke tahap yang optimal. Sebelum kita teruskan, penonton tahu ke mengenai latihan dalam perkhidmatan itu apa? Sini saya terangkan. Berdasarkan Pelan Pembangunan Pendidikan 2013 hingga 2025, konsep latihan dalam perkhidmatan ialah suatu proses penambahbaikan dalam pengetahuan yang dimiliki, kemahiran dan juga kompetensi guru-guru sebagai kunci proses penambahbaikan sekolah. Dalam pada itu, merujuk Dasar Pendidikan Kebangsaan 2012, menerangkan bahawa latihan dalam perkhidmatan merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan untuk melaksanakan pembangunan profesional secara berterusan di sekolah yang dianggap sebagai alat penambahbaikan kualiti guru sepanjang masa. Guru-guru ini diberi latihan ataupun kursus mengenai pengetahuan kemahiran baru agar dapat meningkatkan lagi keupayaan guru tersebut untuk mengajar dengan lebih berkesan. Ini kerana guru yang berkompetensi dapat meningkatkan kualiti pembelajaran murid. Hal ini disokong oleh Nur Azizah et al. Pada tahun 2022 di mana terdapat peningkatan kefahaman yang tinggi kepada guru selepas menghadiri latihan dalam perkhidmatan ini. Selain itu, LPP juga bertujuan untuk memberi motivasi kepada guru terhadap sebarang perubahan kurikulum yang telah dilaksanakan. Motivasi ini sebenarnya sangat penting supaya guru ini teruja untuk mengaplikasikan inovasi yang dipelajari daripada latihan di dalam bilik darjah. Tanpa motivasi, guru tidak akan dapat menamatkan latihan kerana tidak berminat dan ingin menjejaskan pembelajaran. Kesannya, pengetahuan dan kemahiran guru tidak meningkat dan tidak dapat memupuk sifat positif guru untuk mengaplikasikan inovasi di dalam bilik darjah. Sekian saja, kembali kepada moderator. Wah, ilmu yang baharu ya bagi saya mengenai latihan dalam perkhidmatan ini. Jelaslah bahawa dengan adanya inisiatif daripada pihak JPN yang terlibat dalam mengajar latihan dalam perkhidmatan ataupun LDP dengan mengambil kira keperluan guru, kandungan latihan, masa dan aspek-aspek yang lain secara terperinci sebelum melaksanakannya dapat menjadikan latihan dalam perkhidmatan ini sebagai satu aspek yang penting pada setiap warga pendidikan. Hal ini kerana ianya bermanfaat serta dapat memberi kesan positif terhadap efikasi diri guru dan seterusnya terhadap proses pengajaran dan pembelajaran MDPK. Baiklah, Datin Hajah Fatimah, selaku Pengetua SMPKB Bergo, apakah usaha yang Datin sendiri lakukan bersama warga sekolah untuk mengatasi isu ketidaksedaan guru dalam mengajar MDPK di sekolah Datin sendiri? Terima kasih Cik Moderator. Hadirin yang dikasihi sekalian, keberkesanan dalam melaksanakan program pendidikan khas di SMPKB ini bukan sahaja tanggungjawab kepada guru, malah pihak saya sendiri sebagai pengetua. Jadi peranan saya dalam meningkatkan kejayaan MPK dalam bidang profesional adalah dengan melaksanakan satu inisiatif yang telah saya laksanakan, iaitu satu bengkel pedagogi profesional secara berkala bagi melatih guru-guru di sekolah saya untuk mendapatkan latihan yang lebih mendalam berkaitan dengan kepakaran pedagogi yang berkaitan dengan MPK ini. Jadi bengkel yang diadakan ini akan membantu para guru untuk lebih bersedia dalam menyampaikan ilmu pengetahuan dan mengendalikan MPK yang mempunyai kepelbagaian kekurangan upaya. Jadi bengkel ini juga dapat membantu dalam membina hubungan yang baik antara guru, SMPKB saya sendiri dengan bertukar-tukar pandangan dan pendapat yang mereka hadapi berdasarkan masalah MPK itu sendiri. Jadi saya sebagai pengetua sekolah sering melaksanakan pemantauan ke atas guru-guru SMPKB ini untuk sama-sama meningkatkan keberkesanan program pendidikan khas di SMPKB ini. Hadirin sekalian, hasil daripada pelaksanaan bengkel secara berkala ini secara keseluruhannya menunjukkan bahawa guru-guru bersedia dalam melaksanakan aspek pedagogi pengajaran di dalam kelas. Saya dapat lihat perkembangan positif di mana guru-guru ini mengaplikasikan pendekatan pedagogi yang bersesuaian dan tidak mengganggu kepada kecelaluan kefahaman MPK. Jadi para guru akan mengajar MPK menggunakan pendekatan pedagogi yang optimum di mana mereka menggalakkan MPK untuk bekerjasama dalam melaksanakan tugas secara berkumpulan
Jadi pendekatan pedagogi yang digunakan ini bukan sahaja mudah untuk difahami oleh MPK, bahkan membantu untuk mencorak pemikiran MPK ini, di mana strategi pendekatan yang digunakan bersesuaian ketika proses PDPC yang dapat merangsang komunikasi lebih berkesan, memperolehi maklumat dan meningkatkan PDPC. Jadi kembali kepada Cikgu Dalaida. Terima kasih Datin Hajah Fatimah atas penerangan yang begitu jelas tadi. Maka dapat dilihat usaha yang telah dilaksanakan oleh Datin sendiri telah membuahkan hasil positif, di mana Datin sendiri telah melaksanakan satu bengkel pedagogi vokasional kepada guru-guru di SMPK Bimarhum dapat membantu guru-guru untuk menggunakan pendekatan pedagogi yang berkesan dan optimum mengikut kepada keperluan pelajar ketika proses PDPC berlangsung. Syabat saya ucapkan kepada Datin Hajah Fatimah. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan menyuarakan pendapat masing-masing. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini memberikan sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita. Nampaknya masa amat mencemburi kita. Jadi sedikit rumusan yang dapat kita buat pada hari ini ialah semua pihak memainkan peranan penting dalam mengambil langkah proaktif hingga ke akar umbi bagi menangani isu yang telah wujud dan melaksanakan pelbagai penambahbaikan dalam meningkatkan taraf SMPKB ke peringkat tertinggi dan seterusnya menzahirkan kemenjadian MPPK untuk masa hadapan. Sebelum kami mengundur diri, terimalah serangkap pantun nan indah daripada saya. Tuailah padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intailah kami, antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat sehingga kita bertemu lagi. Akhir kata, orang putih, orang Pakistan. Terima kasih, syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.